berkenaan dengan undang-undang anti lompat yang telah pun menjadi satu isu yang amat which applies dalam negara ini sejak pilihan raya ataupun pilihan raya GE14 pada 2018. Kami di sini di Pakatan Harapan telah pun memenang pilihan raya tersebut, tetapi sejak 2018 terdapat 3 kerajaan in the federal government. Now, kita perlu, saya mengalu-alukan pindaan ini. It's a good step in the right direction, dengan izin Tuan Speaker. Di Pulau Pinang, kita juga mempunyai anti-hopping law. Now, di Pulau Pinang juga terdapat satu insiden di mana terdapat isu lompat dan sebagainya, di mana di anti-hopping law di Pulau Pinang sekarang dibawa ke Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan sama ada anti-hopping law Pulau Pinang tersebut adalah berperlembagaan atau tidak. Now, Tuan Speaker, apa ini bermaksud adalah sebelum keputusan ini ataupun pada masa ini, keputusan Mahkamah Persekutuan di dalam kes Nordin Saleh adalah terpakai, di mana diputuskan di sana bahawa the right to associate is a constitutional right and so is the right to, dengan izin Tuan Speaker, disassociate. Maksudnya, kata-kata boleh melompat. Itu dalam senang kata lah. Tak perlu kita baca Federal Court judgment dan sebagainya. It just means that frogs are allowed to jump. Sana ada banyak kata. Saya boleh tengok, I think at least, satu sana. Satu sana. Ada tak lagi? Ha? Speaker jangan tunjuk tangan, ha? Tak payahlah tunjuk-tunjuk. Berapa kata sini? Kata berdiri. Berani berdiri atau tidak? Speaker. Ha? Berdiri, stand. You know you're a frog. Stand. YB, kau kata melompat bukan berdiri. Ha? Oh, lompat. Dia akan lompat sini. Kita lompat sana. No, but that's the Nanti reality. speaker marah. That is the reality. Itu hakikatnya, Tuan Speaker. Hakikatnya adalah kerajaan boleh tumbang akibat kata. Jadi kita berharap bahawa keputusan kita berharap, Tuan Speaker. Ni penyokong kata. Kita berharap keputusan Mahkamah Persekutuan yang kita menunggu sekarang berkenaan dengan undang-undang anti-hopping di Pulau Pinang itu akan reverse ataupun memutuskan bahawa anti-hopping is indeed tidak berperlembagaan ataupun unconstitutional. Itu akan menjadi konsisten dengan pindaan di undang-undang ini. Pindaan undang-undang ini dialu-alukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang berkenaan. I think we were also in the technical committee dulu. The committee comprising Datuk Sri, the Minister and so on. Kita mengalu-alukan. Tetapi kita juga perlu lihat dari segi sama ada ianya akan menangani masalah coalition hopping. Coalition hopping itu tidak ditangani oleh undang-undang ini. Terima kasih Tasik Gelugor, Bukit Gelugor, dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya setuju dengan Bukit Gelugor bahawa lompat politik, kata politik dan sebagainya ini adalah satu perkara yang salah, jahat dan patut dikeji. Dan memang kita adakan pindaan perlembagaan begini dan juga mungkin lepas ini keputusan mahkamah akan mencerminkan kehendak parlimen, iaitu will of parlimen. Tetapi setujukah Bukit Gelugor bahawa selain daripada undang-undang yang kita buat di parlimen, selain daripada keputusan mahkamah, satu perkara
yang amat penting dalam isu lompat katak politik ini ialah scheme of things, rasuah. Itu satu. Keduanya, juga ada berlaku isu lompat katak ini dan sebagainya kerana insentif menjadi kerajaan terlalu besar. Hak dan kuasa kerajaan terlalu besar. Jadi saya harap mungkin selepas ini bagi mencerminkan kehendak Parlimen bahawa kita menolak katak politik, kita harus meratakan hak sama ada ahli Parlimen pembangkang ataupun ahli Parlimen di sebelah kerajaan. Contohnya, ya, ada katak-katak politik memang alasan jahat yang tidak patut diterima. Ini memang justifikasi mereka, tetapi ada juga katak-katak politik kata konon nak melompat mendapatkan peruntukan. Jadi kita di sini harus selepas ini menginstitusikan, ya, hak-hak ahli Parlimen. Contohnya mendapatkan peruntukan yang sama rata, tak kiralah di sebelah kerajaan ataupun pembangkang. Menginstitusikan contohnya ahli Parlimen pembangkang sebagai pengurus CPAC seperti sekarang. Ya, kita jangan kata bergantung kepada siapa jadi Perdana Menteri. Kalau PH jadi Perdana Menteri, memang kita akan bagi ahli pembangkang jadi pengurus CPAC. Tapi kita institusikannya supaya tak kira siapa jadi kerajaan sekalipun, kita dapat memastikan bahawa ada persamaan dari segi hak sebagai ahli Parlimen. Ya, semangat MOU ini memang patut kita kembangkan, kita patut institusikan. Jangan seperti Pago dulu, dah sampai nyawa-nyawa apa orang kata, macam nyawa-nyawa ikan, dah hampir mati katak baru nak minta nyawa buat MOU. Kita buat macam sekarang, saya nampak amat bagus. Pindaan undang-undang ini juga dilaksanakan dengan baik. Ada konsultasi bersama dengan pembangkang, ada proses yang begitu baik dan teliti. Jadi saya rasa semua ini patut diinstitusikan. Bukan saja kita buat undang-undang melarang melompat parti, tetapi kita harus lawan rasuah, kita harus meratakan ataupun menyamaratakan hak ahli Parlimen tak kira pembangkang ataupun kerajaan. Bukit Gulgo. Terima kasih, Diam Tajam. Bukit Gulgo, Ledang. Ya. Terima kasih. Tadi disebutkan oleh rakan saya daripada Bukit Mertajam tentang rasuah juga. Saya ingat ada disebutkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, ada 40 negara yang turut mengamalkan penetapan undang-undang anti lompat parti ini. Dan jika kita rujuk silangkan dengan indeks persepsi rasuah, lebih ataupun hampir 80% daripada 40 buah negara ini menduduki tempat yang tercorot dalam indeks persepsi rasuah. Jadi kalau kita lihat ini, kita nak pindah undang-undang ini, kita nak buat pindaan tentang lompat parti, setujukah Bukit Gulgo bahawa kita mesti pastikan kita bantras rasuah yang menjadi perosak kepada negara, yang menjadi perosak kepada sistem demokrasi negara ini? Kita kena bantras, terutamanya kerja-kerja oleh SPRM untuk memastikan tidak ada lagi mereka yang rasuah politik, yang rasuah sogok, ugut dan sebagainya. Setujukah Bukit Gulgo? Terima kasih. Bila Bukit Gulgo ada seminit 40 Ya, terima kasih. Ya, saya setuju dengan kedua-dua Bukit Mertajam dan juga Ledang. Memang rasuah itu merupakan punca the problem yang kita menghadapi. In fact, Pago dulu sebagai Perdana Menteri telah pun ada, saya ingat, siaran di mana dia mengatakan dia akan bagi position ataupun lantikan kepada mereka, kepada beberapa ahli yang ingin scheme of things join him. Tapi Tuan Speaker, apa yang ingin saya katakan di sini adalah berkenaan dengan coalition hopping. Itu merupakan masalah utama sekarang. Sheraton Move itu telah pun berpunca daripada coalition hopping, di mana satu parti, keseluruhan parti telah pun melompat ke satu coalition yang lain, yang telah pun mengakibat kejatuhan Pakatan Harapan pada masa itu. Bagaimanakah kami dapat mengelakkan perkara ini? Saya faham bahawa the right to disassociate juga merupakan fundamental right, tetapi mungkin kita boleh mengambil petua daripada contoh di India, di mana di India terdapat undang-undang di sana di mana sekiranya 2/3 ataupun at least 2/3 daripada ahli-ahli daripada sebuah parti melompat, maka ianya tidak merupakan hopping. Tetapi kalau kurang daripada 2/3 ahli melompat, itu akan menjadi party hopping. Ini akan discourage dengan izin Tuan Speaker, mereka coalitions from hopping entirely to a different party. Ini mungkin satu perkara yang boleh diambil kira oleh pihak kementerian, dan saya berharap, saya seperti yang saya katakan tadi,
we have this is a step in the right direction, but undang-undang ini perlu di improve ataupun dibaiki untuk mengelakkan ataupun outlaw coalition hopping. Terima kasih, Tuan Speaker.